Kenapa orang ni langgar integriti? Kenapa orang ambil rasuah? Kenapa orang ni langgar peraturan? Kenapa? Sebab orang nak kejar keuntungan dunia. Dia nak kaya, tapi belum masanya. Dia tak nak berperingkat-peringkat. Dia nak terus kaya. Bak kata pepatah Cina, tak payahlah cakap Cina lah. Dalam pepatah Cina saya terjemahkan lah. Dia ada satu pepatah Cina sebut, Pangah saya selalu sebut, belum gemuk tapi sudah bengkak, dia kata. Belum gemuk tapi sudah bengkak. Dia paksa diri dia, bengkakkan diri dia supaya dia nampak gemuk, tapi sekejap je lah dia akan kebah nanti, kan? Itu sebabnya kita ni kadang sibuk nak mengejar kaya. Dalam hidup jangan sibuk nak mengejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Kan nampak macam contoh kan, bukan semua boleh dinilai dengan harganya. Apa gunanya kita kaya, apa gunanya kita duit banyak tapi hati tak tenteram? Buat apa? Itulah kekayaan yang sebenar-benarnya. Macam sekarang kan, itu contohlah, pangkat tinggi, duduk kursi berbeza daripada orang, kan? Orang bertikai, kursi dia selesa, kursi kita keras weh, contohlah kan orang cakap kan. Kena faham yang duduk depan tanggungjawab dia beza. Ya, orang belakang kan, orang balik pun dia tak perasan. Dia balik orang tak perasan. Yang depan kencing pun tahan. Tu sebab saya cepat lagi ke depan tu. Tak, sebab kita gemar nakkan benda yang orang lain ada, sedangkan orang lain ni rindukan benda yang dah lama tak dapat. Contoh, nak sangat jadi Samsul Bat, contoh kan, contohlah ada orang nak jadi sangat Samsul Bat, kita tukar tempat, jom tukar tempat. Saya rindukan suasana makan tanpa orang kacau saya. Aku baru turun kereta nak ambil gambar dah, nak tercabut nyawa dia dah. Nak ambil gambar, tolonglah ambil gambar, nak tunjuk kat mak saya, nak tunjuk kat adik saya, nak tunjuk kat ni tu. Nak makan kena cari kedai yang tak ramai orang. Masalahnya yang tak ramai orang tu tak sedap. Contohlah, tu sebab saya kata tadi, kenapa kita nak kejar benda yang ada kat orang lain, buat apa? Yang penting kita nak bahagia, kan? Nak bahagia. Jangan sibuk nak kejar kaya. Katalah tiba-tiba yang tuan, apa nama saya tuan ni? Tuan Mio, dia datang. Saya happy Samsul Bat datang hari ni, saya first time jumpa dia. Jangan saya umumkan semua staff MIDF ni yang hadir pada hari ini, khususnya yang duduk depan. Kita akan berikan insentif keuangan. Contoh tau, contoh jangan kau tuntut tau. Kita akan berikan setiap seorang sebanyak RM200,000 setiap seorang, akan di bank in kan sebelum jam 4 petang ini. Saya nak tanya, bolehlah sampaikan pada Yang Mulia Tengku Zafrul kan, mana-mana tahu kan. Saya nak tanya, puan yang baju hitam tu, RM200,000 rasa dah kaya belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, barisan kepimpinan tertinggi MIDF yang berkesempatan hadir pada hari ini, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya tak dibekalkan salutasi, jadi saya tak bacalah ya. Pak kata orang datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang kan. Orang dah bagi pantun, dah menjual, takkan kita tak beli kan. Pak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Jadi saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direntangkan. Jadi apa yang saya share tu kena fikir dulu. Kena fikir dulu, insya-Allah. Jadi tahniah kepada mereka yang hadir pada hari ini, khususnya yang berjaya
duduk di balik tiang ni yang tak nampak ni. Blind spot ni dia kata. Okey, tak apa. Itu anugerah kan, anugerah. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berada dalam suasana yang sangat tenang kan, tengah hari dengan ceramah kan, dalam banyak-banyak perkara yang kita nak buat kan. Pada hari ini ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak payah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat kan. Tapi apa pun kita happy lah kan, happy dengan suasana ceramah hari ni kan, dengan program ceramah ni. Maknanya kita boleh keluar daripada pejabat awal kan. Jadi tak payah kerja itu kan. Jadi kita masuk balik pukul 2:30, pukul 2 tanpa cara dah harapan tadi kan, depan ni kan makan 1:45 katanya kan, borak dah semayang lagi apa semua kan, 2:30 lah kan. Jadi jangan risau, saya ni jenis yang memahami kehendak audiens saya. Ini adalah masa kritikal, masa yang sesuai. Dia dah ada yang macam ni dah, saya belum start lagi dia dah buat muka itu kan, itu tanda-tanda awal nak tidur tu kan. Jangan risau, saya seorang penceramah yang sangat memahami kehendak audiens saya, tak ada masalah. Sebab itu memang dah kelebihan orang mendengar ceramah kan? Dia boleh tidur, tak ada masalah. Saya tak kecil hati pun, saya tak akan cakap tu kenapa tidur, saya tak akan buat macam tu. Sampai saya yang berceramah tak boleh tidur lah kan, terpaksa lah buat macam mana. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian kan, saya sebutkan di awal tadi kan, tegah dek budi dengan bahasa dalam pantun tadi kan. Sebenarnya dia berkait dengan budi bahasa ni, berkaitan dengan nilai-nilai murni, dikaitkan dengan akhlak. Macam hari ni kan, alhamdulillah seronok tengok ramai datang kan, dia datang ni semua penuhkan tempat duduk depan. Perasan tak tadi datang semua penuhkan tempat duduk depan kan okay, jadi itu macam tu lah. Jadi dia datang awal kan, yang bos dah senior dah tadi. Jadi kan, jadi dan saya tengok satu kebiasaan lah, perempuan lebih ramai daripada lelaki. Itu dah biasa lah kan. Jadi orang lelaki kena fikirlah apa peranan kita. Bila dah perempuan lebih ramai, apa peranan kita? Macam tu lah kan. Masalahnya dah lah tak ramai, sibuk lah nak jadi perempuan, terpening kepala kan. Itulah yang faham-faham lah, tak faham sudah lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut tentang integriti dan beretika dalam amalan pekerjaan, kita tengok beberapa maksud akhlak. Apa maksud akhlak? Akhlak adalah bahasa perkataan al-akhlaqu, iaitu tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah, adat, kebiasaan. Malah bererti agama itu sendiri pun digambarkan sebagai akhlak. Kedua, etika diperolehi daripada perkataan Greek ethos yang bermaksud sifat, karakter, sikap, adab yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Dia ada grup dia. Dia etika tu dia ikut grup dia. Kalau etika peguam lain, etika seorang peniaga lain, etika seorang jurutera kan, dia ada etika dia masing-masing menentukan grup dia. Kita ada etika kita sendiri. Pemakaian kita tak sama dengan orang kan, minta maaf kita pun beritahu. So hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa pakaian dia. Kemudian amanah pula dapat dipahami sebagai segala yang wajib disampaikan. Dia menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain. Kemudian tanggungjawab pula adalah memikul suatu peranan, wajib ditanggung dan wajib dilaksanakan dan wajib dipersoalkan seandainya dia gagal melaksanakannya. Manakala sahsiah pula, saya bagi dua definisi. Sabar kan, nampak macam cepatlah dah ceramah dah ni, sabar ni mukadimah. Sahsiah pula adalah merupakan satu pribadi, personality, merujuk kepada traits yang mencirikan pribadi seseorang yang berkenaan. Dan sahsiah ni biasanya berlaku tanpa perlu diarahkan. Dia memang datang dalam diri dia sendiri. Contoh, kalau pergi ke sekolah, para pelajar disuruh berbaris satu barisan kat padang kan, biasa dulu masa kecil kan satu.
Okey, ikut cikgu kita jalan kat padang kan, kita bersia-sia, tarik nafas. Okey, nampak sampah tolong kutip gitu. Sebab pasal nak tu kan, bersih padang tu kan. Jadi apa sahsiah yang baik dekat situ? Jaga kebersihan tak? Sahsiah yang baik kat situ adalah dengar cakap guru. Sebab guru arahkan diikut. Tapi kalau nak kata sahsiah kutip sampah, kebersihan, dia nampak sampah tu dikutip tanpa cikgu tu suruh. Itu sahsiah. Itu nak bezakan. Dan akhlak, sahsiah, etika, semua nampak macam lebih kurang sama, tapi ada pencirian dia sendiri. Contohlah kan, kita masuk pula integriti, kepatuhan, kekukuhan, keutuhan, ketelusan, kejujuran, itu adalah merupakan integriti. Contohlah kan, kita berada di tengah pusat bandar, di traffic light pada jam 1.30 pagi. Kita dah perhatikan tidak ada kamera, tak ada CCTV, tak ada. Yang ada cuma kiraan menurun 129 saat lagi, 128 saat, 127 saat, 126 saat. Orang lelaki diam. Saya tanya lelaki, perempuan, you all akan tunggu atau teruskan perjalanan? Tak ada orang, tak ada satu umat pun. Ada seekor anjing kat tepi jalan tu mati. Kau nak jalan ke? Kau nak stay? Saya tanya orang perempuan, you all stay ke you all jalan? Jalan ke stay? Jalan. Ramai kata jalan. Orang lelaki jalan ke stay? Tak, nampak beza. Dia tu sebab nak cari lelaki beriman sekarang susah. Kan? Sebab apa? Prinsip yang berkait dengan tu prinsip apa? Prinsip ihsan. Buat kerja yakin yang Tuhan nampak dia. Pada non muslim yang risau. Kalau ada non muslim sini, dia boleh faham, dia boleh terima ceramah saya ni, risau. Kan? Jadi dia yakin, dia kerja tu dia yakin dia nampak Allah. Kalau dia tak nampak pun dia yakin Allah nampak dia, dia yakin Tuhan nampak dia. So dia tak buat benda-benda yang tahniahlah orang lelaki di sini. Ya? Kemudian khalis pun bersuara. Tak penat ke jadi munafik? Dia kata cari dia kat contoh. Dia kat macam lah kan. Contoh. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Orang share dalam TikTok. Macam itulah. Macam itulah kan. Cik dia mula hurai kan, alah cerita yang itu telah, tak apa kan. Jadi integriti ni kalau kita tengok telah diisytiharkan sejak zaman Nabi Adam AS lagi, yang mana disebut di dalam Al-Quran bagaimana kalian tergamak kufur, mengingkari Allah padahal kalian dahulunya mati, yakni belum lahir, kemudian dilahirkan, menghidupkan kalian pada hari di dunia, kemudian kalian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali pada hari akhirat untuk diberikan balasan. Berikan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Maknanya kita akan dibalas atas setiap perbuatan kita. Kemudian begitu juga Jibril beritahu kepada Nabi Muhammad, non-muslim boleh ambil apa saya cakap ni. Apa yang diberitahu pada Prophet Muhammad? Dia beritahu, hiduplah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan perbuatlah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas dengan siapa yang kamu kerjakan. Jadi dalam hidup kita ni kita yakin adanya balasan untuk setiap perbuatan kita. Jadi makna kata hakikatnya, hakikat integriti ni adalah dalam hidup kita ni, hidup kita kena ada peraturan. Dan ada the do and the don'ts. Nabi Muhammad pernah sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Maknanya ada peraturan. Penjara, bukan semua benda boleh buat. Makan bukan semua benda boleh makan. Apa yang dihidang tu lah yang kita makan. Keluar pun setakat tu je. Kan kita punya jeriji besi tu je space yang kita ada. Toilet pun tak ada pintu, tak ada dinding. Itulah terdedah macam tu je. Kat penjara lama atau kat penjara lama saya pergi, tak ada jamban pun. Baldi je. Bayangkan 5 orang kongsi baldi yang sama. Dan nak cebok tu pun pakai satu botol air mineral yang 2 liter. Bayangkan. Kita pun cakap, saya masa lalu kat sana kan, pergi ceramah kat sana, dia bawa bersiar-siar tengok kan, dia rupanya baldi tu 2 jam sekali dia tukar. Saya kata, ya Allah, janganlah aku buat perangai sampai masuk dalam ni, ya Allah. Saya kata, masalahnya bila lalu tu, ustaz, kenal dia aku. Dia kenal, dia tak kenal, tu masalah kan. Jadi itulah dia kan. Ini sekarang ni kita berada pada zaman yang sangat kritikal. Kita ni dah semakin hampir dikatakan
Inilah dunia semakin tua, dunia semakin tenat. Kita bayangkan peristiwa Isra' Mi'raj dulu, Nabi nampak seorang perempuan tua bongkok 3. Jibril kata apa? Macam itulah dunia, dah tua sangat dah, tunggu masa nak kiamat. Bayangkan zaman Nabi dunia dah nak kiamat, zaman kita lebih lagi. Dah banyak benda-benda pelik berlaku. Kan? Buat kira dengan orang ni, bayangkanlah. Orang naik motor, naik kereta pun dah tak ikut hala dah. Semua lawan arus dah sekarang. Kan? Dah jalan pun dah jadi macam kehidupan dah, suka duka kehidupan. Dah ada dah semua. Pasal tak sekarang? Ya. Kan? Tak ada diuk-diuk dia, duka kan? Suka kan? Suka duka kehidupan. Lekas, la ilaha illallah. Kan? Highway macam tu namanya sekarang. Kan? Tengah buat ni, highway cepat tengah buat. Tak, tapi betul lah sekarang kita tengok kan, dunia dah makin apa, rumah makin besar, orang makin tak ada, pangkat makin tinggi, tapi kearifan semakin kurang. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Hujung tahun lepas penyakit baru sampai kat Malaysia, selsema tomato. Gila nama penyakit macam tu. Selsema tomato pun dah tak ada ilham dah nak bagi nama penyakit. Semua tomato, dia sakit sendi melanda kanak-kanak dan warga emas. Bayangkan, perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak, pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin berkurangan, jumlah manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang, pengetahuan semakin hebat tapi kualiti emosi semakin lemah. Pengetahuan semakin bagus, kearifan semakin berkurang, manusia semakin ramai tapi kemanusiaan makin tak ada. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat masa. Ilmu semakin tinggi, adab makin tak ada. Berguru belajar semakin mudah. Betul tak? Belajar semakin mudah, buka aja, search, jumpa. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Tu hari ni buat rumah besar-besar, anak bukannya makin ramai kat rumah, seorang keluar, masuk asrama, masuk universiti, bergema rumah tu. Abang. Apa. Makanlah. Pekak ke? Buat bilik besar-besar, bilik seorang satu kan, kononnya sok senang bang. Apa yang senang? Kan, pandai lah. Dulu okey je, kita balik kampung bilik pun tak ada, melambak di depan tu okey je, bahagia je. Meja makan pun tak ada, makan kata tikar mengkuang, berterabur. Adik yang paling bongsu makan macam ni makan kicap, nasi semua penuh. Mak kata elok-elok lah, macam tu je. Lepas tu berterabur tikar mengkuang, mak kita kibas saja bagi itik dengan ayam makan. Tapi sekarang pakai meja marble, bahasa baku marble, pakai meja marble untuk 12 orang duduk. Tapi apa seorang ibu cakap, makan kemudian nanti mama suap, nanti berterabur nanti. Baik, kau humbankan meja tu. Kalau kau tak boleh makan bersama dengan keluarga, apalah nilainya kebahagiaan sebuah rumah tangga kalau makan pun masanya berbeza. Sibuk mana pun orang dulu-dulu, malam mesti makan sama. Sebab apa saya sebut tentang kekeluargaan? Sebab salah satu ciri integriti adalah membentuk keluarga bahagia. Macam mana nak bahagia kalau duit yang bawa balik pun duit yang tak bersih daripada nilai-nilai yang baik, kan? Itu sebab Nabi pesan, kenapa orang ni langgar integriti, kenapa orang ambil rasuah, kenapa orang ni langgar peraturan, kenapa? Sebab orang nak kejar keuntungan dunia. Dia nak kaya tapi belum masanya. Dia tak nak berperingkat-peringkat, dia nak terus kaya. Bak kata pepatah Cina, tak payahlah cakap Cina lah. Dalam pepatah Cina saya terjemahkan lah. Dia ada satu pepatah Cina sebut, Pak Ngah saya selalu sebut, belum gemuk tapi sudah bengkak. Belum gemuk tapi sudah bengkak. Dia paksa diri dia, bengkakkan diri dia supaya dia nampak gemuk, tapi sekejap je lah dia akan kebah nanti, kan? Itu sebabnya kita ni kadang sibuk nak mengejar kaya. Dalam hidup jangan sibuk nak mengejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Kan nampak macam macam tu kan,
Bukan semua boleh nilai harganya. Apa gunanya kita kaya, apa gunanya kita duit banyak tapi hati tak tenteram? Buat apa? Itulah kekayaan yang sebenar-benarnya. Macam sekarang kan, kita contohlah pangkat tinggi, duduk kursi berbeza daripada orang. Kan? Orang bertikai, kursi dia selesa, kursi kita keras weh. Contohlah kan orang cakap kan. Kena faham yang duduk depan tanggungjawab dia beza. Ya, orang belakang kan, orang balik pun dia tak perasan. Dia balik orang tak perasan. Yang depan kencing pun tahan. Tu sebab saya cepat lagi ke depan tu. Tak sebab kita gemar nakkan benda yang orang lain ada, sedangkan orang lain ni rindukan benda yang dah lama tak dapat. Contoh nak sangat jadi Samsul Bat. Contoh kan. Contohlah ada orang nak jadi sangat Samsul Bat. Kita tukar tempat, jom. Tukar tempat. Saya rindukan suasana makan tanpa orang kacau saya. Aku baru turun kereta nak ambil gambar dah. Nak tercabut nyawa dia dah. Nak ambil gambar, tolonglah ambil gambar, nak tunjuk kat mak saya, nak tunjuk kat adik saya, nak tunjuk kat ni. Tu. Nak makan kena cari kedai yang tak ramai orang. Masalahnya yang tak ramai orang tu tak sedap. Contohlah, tu sebab saya kata tadi, kenapa kita nak kejar benda yang ada kat orang lain, buat apa? Yang penting kita nak bahagia, nak bahagia. Jangan sibuk nak kejar kaya. Katalah tiba-tiba yang tuan, apa nama saya tuan ni? Tuan Mio, dia datang. Saya happy Samsul Bat datang hari ni. Saya first time jumpa dia. Jangan saya umumkan semua staff MIDF ni yang hadir pada hari ni, khususnya yang duduk depan. Kita akan berikan insentif keuangan. Contoh tau, contoh jangan kau tuntut tau. Kita akan berikan setiap seorang sebanyak RM200,000 setiap seorang, akan di bank in kan sebelum jam 4 petang ini. Saya nak tanya, bolehlah sampaikan pada Yang Mulia Tengku Zafrul kan, mana-mana tahu kan. Saya nak tanya, puan yang baju hitam tu, RM200,000 rasa dah kaya belum? Belum. Abang tu yang senior tu kan, dia kalau macam ni tu biasa step-step awal nak tidur tu tak tanya, RM200,000 dah kaya belum? Belum juga puan. Tu yang kecil tu, yang pakai mask tu, dah kaya belum? Belum. Nampak tak? Sedangkan ada orang sanggup dia nak RM200,000 tu. Ya Allah, sampai dia cakap apa? Aku kalau dapat RM200,000 ni aku tak fikir apa dah. Sama juga tu, aku kalau dapat kerja dekat MIDF ni, aku tak ada nak minta apa dah. Cukup sebelum dapat kerja. Bila dapat kerja dia tak puas hati, kenapa orang lain tu boleh dapat anugerah pekerja cemerlang? Kenapa dia boleh naik pangkat? Kenapa dia boleh? Dulu kau cakap dapat kerja, jadilah kau tak nak apa dah. Betul tak? Tiba-tiba petikai kan. Kau kerja sini, kau takkan naik pangkat. Kau kena ingat, selagi mana Tuan Mio tu, contoh dia berprasangka macam tu, Tuan Mio ni dia cenderung orang tu geng-geng dia je. Tak, sebenarnya kalau kita cakap macam tu, sampai bila pun kita tak akan naik. Sebenarnya rezeki masing-masing. Naik pangkat nak sangat, lepas tu bila naik pangkat, berapa lama happy naik pangkat? Cakap naik pangkat berapa lama happy? Seminggu, 2 minggu happy? Kerja banyak lah sekarang. Aduh. Kita yang tak naik pangkat, tetap balik on time, pergi pasar malam, relax dengan family, malam boleh makan sama. Tanya Tuan Mio berapa lama, bila last dia makan sama dengan family dia? Saya dah berapa hari dah tak balik kan, pergi sana balik pada Sarawak gitu, terus pergi Perak berapa hari, 3 hari kat Perak, lepas 3 hari Perak, lepas tu pergi Melaka, malam tadi Melaka, hari ni KL, malam ni di Miri, besok ke tempat yang paling tinggi dalam dunia, puncak alam besok. Ya, orang esok ada UiTM, jangan masuk, dah dengar hari ni dah, jangan datang. Betul. Sekarang kita nakkan benda yang orang ada tu, sebabnya orang sanggup melanggar, membuang nilai-nilai integriti sebab nakkan kesenangan. Sesungguhnya dalam Quran pun Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya dunia ini kesenangan yang memperdayakan. Beli kereta baru, berapa lama rasa baru? Bayar kali pertama dah tak seronok dah sampai reminder, tak kena bayar dah. Kan? Kita macam tu lah. Lepas tu nak kahwin, nak sangat kahwin. Seorang nak, I dah nak kahwin, nanti jemput datang tau. Masa tu je kau akan tengok
Itulah kegembiraan terakhir sebenarnya. Kau tengok cerita Mak Kilau, keluar daripada panggung wayang tu, tanya apa perasaan tengok, oh, memang best cerita tu, memang tersentuh lah, saya memang nak tengok lagi ni cerita ni. Polis Evo kan, tengok, memang best lah, lain macam betul watak dia orang, ya Allah, saya tengok tu macam terasa standard Mak Saleh lah, memang best lah cerita ni, memang saya, ya Allah, teruja lah kan, tengok kan. Tapi tanya orang dah kahwin, apa perasaan awak kahwin? Ada jawapan je tu? Tak ada. Macam mana kahwin, okey tak? Boleh lah. Paling hebat, so far so good lah. Ya, tengoklah. Dia sibuk, nak sangat kerja. Lepas tu bila kerja, kenapa lah aku kerja? Tengok pagi Senin kerja macam betul tak? Lepas tu bila dah kerja, sibuk bila nak kahwin. Bila dah kahwin, kenapa lah aku kahwin? Dah kahwin, bila nak mengandung? Bila mengandung, azabnya mengandung, la ilaha illallah. Bila budak ni nak keluar? Bila budak ni keluar, kenapa lah kau keluar? Kena hadap lah, jaga pula budak ni. Aduh, memekak lah budak ni, yang jantan mengangkang kerja lagi jantan, marah laki dia lepas tu. Lepas tu budak ni, bila lah budak ni nak besar? Bila budak besar kan, tak sabar, bila lah budak ni nak bercakap? Bila budak tu dah bercakap, kau diam boleh tak? Ajar budak tu jalan, tatih, bila budak tu berlari, duduk macam apa yang kita nak dalam dunia ni sebenarnya kan? Sibuk cuti sekolah, bang hantar anak balik biar dia balik kampung, biar anak hantar anak balik kampung cuti. Sampai ke rumah kat KL balik, sunyi bang kan rumah ni. Tak apa kau nak, buta tahu lah. Lambat balik ni, orang lain pun bos juga kan, kat MIDF tu, awak ni lambat balik hari-hari pahal. Sound nampak garang ni kursi depan ni, balik kena sound, Samsung depan pun kena sound, lambat balik dah tu. Ui payah, lambat balik tak bang, kerja orang lain pun kerja kak, apa tak ada cuti ke? Sudahnya kita pun cuti 2 minggu cuti, makan tidur tengok TV, tak kerja tengok tanya lah. Kau nak apa sebenarnya cakap? Lambat balik ni ada hal, ada kerja, besok tu balik awal, tak kerja ke ni, awal sangat balik, dah susah. Orang lelaki satu je, kalau naik motor balik sampai rumah, bini tegur, awal ni bang, start motor keluar balik. Ke mana tu bang? Awal lagi kita kerja kena. Sebenarnya saya nak bagi tu, kadang kita ni terlampau banyak benda kita nak, lepas tu kita tak puas hati orang lain dapat, sedangkan bukan kita nak pun benda tu. So hidup kita ni sekarang ni, kita nak jadi orang yang berhenti kerja ni, beramanah, beretika, kita nak kerja hebat-hebat ni, kenapa? Untuk apa? Dapat apa? Aku kerja lah macam mana pun, macam tu lah kau takkan naik pangkatnya, kau tengok lah pas dia kau tengok kalau khusus pergi Genting hantar dia, khusus Sabah Sarawak hantar dia, khusus kat KL hantar kita, dia kata nampak tak? Kuasa khusus pun boleh tak puas hati dengan orang. Bagian HR juga kena. Mana bagian HR? Bagian HR juga kena kan? Itulah kena komplain. Hidup ni jangan mungut, ada sebab Tuhan bagi tu. Tuhan bagi kita tak naik pangkat, kita boleh kerja macam biasa, tapi jangan dengki. Tak apalah, belum rezeki aku, alhamdulillah tak naik pangkat. Petang ni bang, pasar malam, jom. Suami ni lelaki nak nampak hebat, pasar malam jalannya, nak apa ambil pasar malam. Pasar malam boleh kau buat macam tu, cuba pasar raya kau buat macam tu, tak meninggal. Paling kuat budak tu nak apa, nak skim batang yang 70 sen tu kan, jagung kau ingkap kan, tu jalan happy steady, betul. Iya, tu sebab saya kata bersyukur. Orang tu pukul 7 malam, pukul 10 malam tak balik lagi, lagi tinggi pangkat dia, lagi lambat dia balik. Bos nombor 1 tidur sini terus, tak balik. Tapi Tuhan kita percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Kita tahu ada benda lain Tuhan bagi kat aku. Tuhan tak bagi aku naik pangkat, Tuhan bagi suami yang baik. Suami ni dah kemas dah katil untuk kita, dia dah siapkan bunga-bunga ni ya. Naik miang tidur malam tu dek bunga tu kan. Ya, suami yang baik, dapat isteri yang pandai masak. Orang lelaki dapat isteri pandai masak. Kita balik awal, abang tak naik pangkat, tapi kita boleh balik awal. Orang lain tu tak balik lagi, dia kepercayaan bos dia.
Balik sampai rumah, isteri sambut, abang suka tengok abang balik. Bukan semua isteri macam tu tau. Balik, ingat tak ingat rumah dah? La ilah. Oh ya, wahal hari-hari kita balik kot. Kadang ada macam tu. Kenapa dia gelak? Sebab benda tu berlaku. Ya, Tuhan bagi. Kadang Tuhan bagi macam-macam. Nanti saya akan cerita. Akhirnya kita nak kejar keberkatan. So dalam bekerja apa yang kena ada? Kita kena ingat prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba kita nak berjaya. Sabar. Ada orang tu sampai pencen, pangkat dia kat situ je. Sampai pencen, tapi dia tak pernah mongot, happy, rupa-rupanya. Kenapa dia happy? Anak-anak semua berjaya. Rumah dia pun settle, tak ada masalah. Rumah tak besar sangat, sedang elok. Kan? Isterinya pun sihat, dapat jaga dia sampai ke akhir hayat. So apa lagi dia nak? Ada orang tu kaya, duit banyak, hidup seorang. Ada. Rezeki orang tak sama. Ada orang jodoh dia cepat dapat jodoh, jambatan dia pendek. Ada orang tu jambatan dia panjang, dia lambat dapat jodoh, tapi dapat yang terbaik. Ada orang tu memang tak jumpa jambatan sebab Allah Ta'ala bagi dia peluang untuk jaga mak dia. Ada orang tu jambatan dia pendek, banyak kali pula tu. Rezeki. Dia punya memikir apa maksudnya tu? Payah betul aku nak kena explain pula. Aduh, payah betul. Ya betul tak? Tu rezeki masing-masing. Ada orang dia dapat peluang jaga mak dia sampai ke hujung hayat. Allahu Akbar. Walaupun dia tak kahwin, dia puas hati dia tak kahwin. Nampak tak? Ya. Tak percaya, bukan dia kata nak sentimental sikit lah. Cuba tanyalah orang yang mak dia dah tak ada. Tanya, hari raya tu sama? Tak sama. Ceritalah macam mana, gantilah dengan mak mentua. 3 mak mentua pun letaklah. Tak mahu dia. Itulah mak kita, betul tak? Itu saja. Saya tarik sikit lah untuk fikir. Kadang kita nak satu benda, kita terlupa ada benda yang perlu kita appreciate. Nampak tak? Barulah teringat dulu kalau naik pangkat celebrate dengan bini, celebrate dengan anak-anak. Dengan mak baru teringat. Sedangkan mak ni doa hari ni, ya Allah anak aku, ya Allah anak aku, ya Allah. Bini cakap je, sehari-hari doakan abang. Sudahlah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, pak bangun. Aku tak intai lah rumah kau orang, aku agak-agak macam tu. Sebab je nak kejar tadi, sebab nak kejar drama kan, habis kan drama habis. Tapi sini bagus, saya tengok semua doakan, alhamdulillah. Ya, betul. Itu sebabnya kadang proses dia panjang, bukan tiba-tiba. Bukan semua tiba-tiba duduk dekat sini. Ada yang kerja kilang sebelum ni, ada pernah kerja basuh pinggan dekat restoran, ada yang pernah kerja buat sale, pernah bawa jam penuh jam kat tangan tu pergi dekat restoran, bang ni bagus bang jamnya kan, pernah. Ada orang jual air burger, pernah dengar tak air burger? Ada yang jual air burger dekat stadium, biasa jual air burger. Air burger. Aku pun burger. Apa hal pula air tu jadi air burger tu? Dia berniaga kat stadium, dia jual air dengan jual burger. Air burger. Dia dah boring kan, burger air. Macam tu lah. Bukan senang, bukan tiba-tiba kita jadi senang, betul? Akhirnya kita dapat peluang macam ni, dapat rezeki. Yang penting Nabi dah pesan. Nabi pesan cari rezeki yang halal. Tu. Kedua, perlukan komitmen. Nak berjaya kena ada komitmen. Datang. Nak dapat macam ceramah ni, komitmen datang awal. Dengar. Lepas tu komitmen ni catat. Tapi lah zaman Nabi dulu ada seorang nama dia Abu Hurairah dulu Nabi sebut dia terus ingat, dia tu hafal. Jadi siapa yang tak menyalin ni saya anggap bersaudara dengan Abu Hurairah. Contoh je, habis cerita, senang kan. Tapi lah boleh tengok video, tengok balik. Yalah, aku dengar tu, dia cakap tu aku dengar. Tengok balik video ustaz. Yalah, betul lah tu. Tu cakap siapa ceramah Samsul Bal. Okey, dia cakap okey, dia cerita apa? Sama je dah, kau tak salin sama je lah. Tak apalah. Kan komitmen. Yang ketiga apa? Fokus pada kerja kita. Kadang-kadang ada orang kerja tak fokus buat benda lain. Tentang pejabat. Bukan semua kerja ni, cuba tengok. 4 ciri bekerja pejabat. Pertama, administrator. Masuk on time, balik on time. Sangat mentadbir. Meja dia kemas. Laci pertama apa? Laci kedua apa? Laci ketiga apa? Frame dia, orang usik. Siapa usik frame gambar aku ni? Dia tahu. Pen aku mana kat sini? Dia tahu. Dia dah tahu dah. Dia dah structure kan. Administrator. Orang ni biasa masuk ke 8, balik ke 5. Masuk ke 9, balik ke 6 macam tu. Dia ikut masa. Dan ni orang yang pertama dekat depan mesin pancakat tu.
beratur sebab dia depan sekali. Yang kedua, performance. Kerja memang gila bab satu. Kerja memang gila-gila lah, gila bab satu. Gila babi lah kalau tak faham. Payah betul lah. Orang nak guna bahasa elok tentang bab satu apa. Jadi dia memang kerja memang teruk lah. Dia ni masuk kalau lambat mungkin lambat sikit lah. Kalau patut masuk ke 8 mungkin 8 suku, 8.30 pun sampai. Tapi dia balik lewat tengah-tengah malam baru balik 6.11. Dia ni orang jenis kejar deadline. Bos memang sayang dia. Meja berterabur ni. Kan atas meja file bawah kau ni. Mana file aku bagi kau tu kat kaki tu. Dia tahu yang mana. Yang ketiga nama dia entrepreneurs, usahawan. Meniaga je kerja kat pejabat. Tak payah tunjuk, jangan tunjuk. Memang ada, saya tahu ada. Dia tunjuk kau. Dia tak payah. Dan orang ni biasa susah nak jumpa kat pejabat. Jumpa kat kafe, aku kalau boleh tak nak kaya seseorang. Aku nak ajak kau sedang dengan aku. Contoh lah kan, yang tu kan. Dan kategori keempat nama dia follower. Dia ikut orang. Macam hari ni nak ceramah kan, dia tanya, kau pergi tak ceramah Samsul Rahmat ni? Kalau pergi sesama tau. Kau tak pergi sesama. Macam tu lah. Contohlah pergi kursus 3 hari 2 malam. Pernah tak pergi kursus 3 hari 2 malam? Pernah tak? Yang 3 hari 2 malam. Hari ketiga biasanya habis kau apa? Tengah hari kan soalan yang tanya, kau balik office tak? Kalau tak balik ni kita orang tak balik ni, kau jangan kau balik office lah. By right kena balik office. Kalau jauh ialah tak sempat, yes kau balik rumah kan. Kau ingat aku tak tahu trik tu? Aku pun pernah buat macam tu. Kan follower dia ikut orang aja. Kemudian yang perlu ada, yang sebab fokus apa dia? Kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, tu cerita integriti. Dan begitu juga yang kelimanya adalah keberterusan, konsistensi, ataupun selalu penceramah sebut istiqamah. Jadi kita kena ada semua ni baru boleh berjaya. Contohlah pemain bola sepak, mana boleh tiba-tiba berjaya? Dia kena proses peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat negeri, kan, masuk tournament. Kedua, dia mesti ada komitmen datang training. Dia mesti fokus. Kalau tidak kan bola tanduk, dia sepaknya bola sepak, dia tanduknya macam menyarap lah apa hal pemain tu. So dia kena fokus dengan training tu. Dan kemudiannya disiplin. Kalau kejap tak datang, ingat tak pemain bola sepak yang pernah kena tangkap pergi kelab malam, waktu tengah camp latihan dia curi panjat pagar pergi kelab malam kan, akhirnya kena gugur pada skuad kebangsaan. Bila dah gugur langsung tak boleh main dah. Dia kena main tim negeri pun kalau tengok rekod tak baik, destinasi negeri tak nak ambil dia kan. Dan seterusnya mesti konsistensi, mesti dia konsisten, tak boleh kejap bagus, kejap okey, kejap skor, kejap tak skor. Itu yang berlaku pada Liverpool pada musim lepas. Tapi kita yakin kita akan bangkit semula pada musim ini insya-Allah. Kan macam tu kan. Ya macam itulah. Jadi mana kena konsisten. Kan, tak boleh kita kejap rajin, kejap malas. Ini tempat kita cari rezeki. Kita kena semangat hari-hari, kena happy, nak kerja betul-betul. Sebab bila kita letak matlamat, sebab itulah saya katakan, bila kita beli handphone kan, apa yang perlu ada? Apa yang kita akan tengok? Apa kita akan usik mula-mula? Beli handphone, apa yang kita usik mula-mula? Kamera. Aduhai. Orang lelaki, apa yang kita akan usik mula-mula? Setting. Volume nak kuat mana? Terang, brightness nak terang mana? Kan? Kemudian caller ringtone. Bos telefon. Bini telefon. Dia ada ringtone dia kan? Bunyi rimau letak kan, contohlah kan. Saya nak tanya, setting ni kita usik hari-hari ke? Tak. Tapi kalau tiba-tiba lepas 3-4 bulan tengok tiba-tiba kelabur je skrin tu, apa kita buat? Kita perbetulkan balik setting. Itu juga dalam hati kita. Setting ni adalah niat. Niat kerja untuk apa? Aku nak cari rezeki yang halal. Kenapa cari rezeki halal? Supaya dapat rezeki yang berkat. Kenapa rezeki berkat? Baru aku boleh bahagia. Itu cerita bahagia tadi. So, integriti kena jaga. Etika pun kena ikut. Setiap tempat, lain dia punya rules and regulation. The do and the don't berbeza. So, ikutlah. Nampak pula datang bos yang lain. Lain pula etika yang dia nak terapkan. So, kena ikut. Kena ikut. That's why lah saya kata tadi. Nak kejar ni kan. So, kita kena jaga amanah, jaga integriti. Nak dapat keberkatan rezeki. Tanda-tanda berkat tu saya akan share. Tapi, macam mana nak jadi pekerja berintegriti? Pertama, jujur. Jangan tipu. Jangan tipu klaim. Jangan tipu overtime. Overtime dengan klaim ni, mileage ni semua bukannya menambah pendapatan. Dia cuma cover sebahagian saja daripada apa kita dah belanjakan. Kelayakan kita hanya boleh pergi hotel yang harga RM80 je. Hotel, lodging, rumah sewa RM80 je. Mana nak dapat yang selesa? Dia tak ada bathtub.
Kan? Dia punya katil ni berbunyi. Akhirnya dengan RM80 kau dapat hotel Oyo. Kan? Dapat Oyo lah, tak apalah, tu kelihatan. Tapi tak ada, saya tak boleh, badan saya mentolis, saya ni slip disc, saya kena ambil hotel yang mahal sikit. So ambil hotel yang mahal, tapi claim tetap RM80. Yang lulus. Melainkan dalam kes-kes tertentu ada ketua-ketua jabatan yang akan meluluskan bayar penuh. Tipu mileage. Lepas tu kita marah bahagian kewangan. Bahagian kewangan query. Kenapa 5 orang pergi kursus yang sama tapi klaim awak berbeza daripada yang lain? Mula dia jawab, macam duit mak bapak dia. Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia buat query tu. Mana bahagian kewangan? Kau mana? Semua kena tunjuk kan? Memang kau lupa kau bahagian mana? Lupa bahagian kewangan kan? Bahagian kewangan selalu kena marah macam. Sedangkan dia nak jaga amanah. Kau tidak, dia orang akan dipertanggungjawabkan. Kenapa you luluskan bayaran ni? Tu dia orang kena tanya. Tu yang saya kena dulu masa saya ceramah dulu dekat Johor. Ada satu tempat tu saya dapat dalam cash. Hui, berat ni. Alhamdulillah start rezeki cash. Saya pun cepat-cepatlah cakap dengan driver saya, berhenti dekat tu, dekat bank Islam depan tu. Saya dah kena back in sebab saya tak boleh pegang duit banyak sebab orang perempuan boleh bau. Dia macam bau belerang lah tu. Salam cium tangan. Dapat duit ke tadi? Tahu. Saya pun dapat duit dalam envelope tu, saya pun masuk tertap. Maksimum. Banyak lagi tak masuk ni. Masa tu dah 3-4 ribu. Berapa banyak dia bagi ni? Masuk 3-4 kali masuk. Total 30 ribu. 1 jam setengah. 30 ribu. Tak, saya beritahu je. Saya jadi penceramah termahal di Malaysia pada ketika itu. 1 jam setengah 30 ribu. Saya masuk dalam kereta, saya cakap dengan driver saya, dia bayar aku 30 ribu tu tadi. Yang driver kata, bonus. Bonus. Lepas tu telefon bunyi, hello, Assalamualaikum tuan, minta maaf tuan, salah sampul. Tapi isu dia, saya dah sign terima, dia pun dah dapat dah surat sign terima. Boleh tak kalau saya tak nak pulangkan duit tu? Boleh. Tak ada bukti CCTV yang saya dapat satu envelope. Berat. Lepas tu dia kata, tuan tolong nanti tuan tolong apa, tuan tolak duit tuan masukkan balik bagi dekat saya Dia kata, tak ada. Ada ke dapat duit tadi? Jangan tuan, mati saya kena secharge ni tuan. Dia kata macam tu. Tak ada lagu awak. Tak apa. Macam ni, aku takkan transfer macam tu. Aku transfer semua balik kat kau. Saya kata dia. Transfer balik semua dekat dia sebab nanti dari segi audit dia tak cantik. Saya pulang balik semua sebab silap transfer, jadi bayar balik kat saya berapa saya betul dapat. Kata yang tu je lah. Walaupun 5 minit saya tetap berbangga dengannya. Iya, itu sebabnya saya kata tadi. Itu sebab kata kalau kita nak ambil duit tu, kita takkan bahagia pun dengan duit tu. Betul tak? Saya pernah ceramah dekat Kuala Lipis, dekat Benta. Ceramah untuk 10 sekolah motivasi PSR, gabung 10 sekolah motivasi PSR sebelum PKP dulu. Gabung 10 sekolah penceramahnya ini. Dia kata bayaran untuk 10 sekolah ni, bayaran untuk motivator dia adalah RM300. Kuala Lipis RM300. Bukan satu sekolah RM300, 10 sekolah RM300. Terangkat kening PA tu. Lepas tu dia cakap dengan saya, macam mana? Saya kata saya tak suka batal program. Tak apalah, on aje lah. Saya kata cuma tanya ada tak tempat-tempat lain nak buat juga. Satu surau nak buat, ada satu masjid nak buat. Okey sekali kan? Okey. Tak adalah, sekejap sangat pergi sana, lepas tu balik penat dia sebab sempat saya makan ikan patin steam azmi yang sedap dekat Kuala Lipis tu. Ngeletek nyawa dah sadap betul. Saya pun pergi, rupa-rupanya nasib baik saya tak tolak ceramah tu. Saya memberi kesedaran pada saya. Sampai dekat sana ceramah, rupanya calon UPSR setiap sekolah yang 10 sekolah tu, sekolah ni calon UPSR dia seorang, sekolah ni 2 orang calon. SKM, sekolah kekurangan murid, jadi 10 sekolah tu combine, tak sampai pun 25 orang budaknya. Dan RM300 tu cikgu-cikgu yang berapa belah orang tu kongsi semua sikit nak bayar saya. Aku rasa macam sitcom pula. Ya, tapi betul. Saya masa tu cakap apa tau? Bayangkan kalau saya tolak, kecewa dia.
Saya tu sebab saya kata saya tak ada. Saya okey je. Tak ada masalah. Kan? Saya orang bayar RM10,000 pun saya datang. Orang bayar RM1,000 pun saya datang. Orang bayar RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali. Memang tak datang lah lepas tu. Tak ada lah gurau je. Tapi tuan yang ada setuju tu janganlah dikurangkan ya. Macam tu. Tak adalah. Okey. Jadi jujur. Kedua, amanah. Jaga amanah. Datang pejabat bawa anak, duduk dan diam, jangan kacau mama saja nyampah aku. Kampung mana Rengit, mama nyampah aku. Mama saja kat KL Jalan Piramli, KL mama. Sama mama cakap ni, sama mana mama? Tak ngaku lah dah. Mami ada mami. Mak, mana mak? Ada tak mak? Oh, mak kau kat rumah. Dan tanya siapa panggil kau mak. Ada. Patut kata mak kat rumah lah, tahulah mak kat rumah. Tak, saya tanya sini, siapa yang kat rumah anak-anak dia panggil dia mama kat tangan? Jadi okey, siapa yang panggil mami? Siapa panggil umi? Siapa yang panggil mak? Ya, ada juga bagus. Oh iyalah, macam-macam lah kan. Saya pun ni abah ya, kampung kat sana kan, saudari kalau kat rumah kan panggil mama nenek kat dapur kan. Tak salah, janji dia panggil sayang hormat dah lah kan. Okey, tapi kita bawa anak duduk ni, jangan kacau mama banyak kerja, nak ambil kertas orang selai, conteng kertas MIDF punya, kertas pejabat punya. Kalau benda kecil macam tu tak boleh jaga amanah, benda besar lebih lagi tak boleh jaga. Kita tak sedar tu. Guna mesin photostat untuk photostat IC anak untuk hantar kat sekolah, pahal. Tak halal bagi kita setiap helai kertas tu, melainkan kita photostat kat luar. Payah berapa sen je. Bawa bakul berisi limau sangat borek, payah nak jenjeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah gitu. Faham? Ini datang pembekal Cina, datang pejabat tu tanya, "Hai, tak ada limau ke tahun ni? Tak ada limau ke?" Apa pasal aku tanya? Tapi ustaz, tak apa, kita dapat ramai-ramai. Siapa cakap? Jangan kali-kali minta pada pembekal. Kalau dia bagi tu dia akan sebut, "Nah, ni semua satu jawatan yang aku dah bagi limau itu." Tak elok. Saya dulu masa jadi pengarah undang, staf saya penguatkuasa saya 80 orang, saya ada PA saya 2 orang, Shima, Yogesh, saya ada pembantu takbir 8 orang, saya ada bailiff 10 orang kat pejabat saya. Bila birthday je, dengan ini mengucapkan selamat hari lahir kepada, sebut nama dia, semoga dia panjang umur dan dimurahkan rezeki, sampai hamper atas meja. Bagus tak bagus? Bagus kan? You all pun dapat macam tu kan? Ok, kita tukar benda lain dah, tajuk lain. Jadi dapat hamper, cuma saya punya staff ada enforcement, penguatkuasa. So penguatkuasa bila dia balik naik motor, bawa hamper naik motor. Apa orang cakap? Orang cakap kan, ya Allah Akbar, tu rasuah tu kau tengok. Kau tengok perut pun kau tahu. Tengok orang cakap. Orang akan tuduh tau. That's why integrity is not only be done but must be seen to be done. Mesti kelihatan ianya dilakukan. Jaga. Alah, minta limau ikut. Jangan. Mula pada limau, lepas tu dia offer pula ini, dia offer ni. Itu sebab kalau kita nampak dalam TV, orang tu ditahan kerana salah guna kuasa, ditahan kerana pecah amanah. Kita jangan, itulah tak bersyukur, itulah dia, itulah tamak, tak nak fikir, tak ingat halal haram. Dia belum tahu lagi salahnya, mungkin kena fitnah, mungkin apa, kita tak tahu. Tu sebab bila orang tu kena macam tu cakap, ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Macam tu. Nampak orang tu kahwin, bini dia 3, nak mampus jantan tu, bukan. Cakap, ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Macam tu, kalau ia pun jangan lebih 2, ya Allah. Contoh lah kan, contoh. Kan, tengok orang perempuan sini bagus, dia gelak-gelak dengan cerita isu tu, bagus dia. Maknanya orang perempuan ini dah berfikiran terbuka. Macam tu lah. Jangan kita minta macam tu. Sebab kita cakap tu, sebab kita belum diuji. Kita cakap orang tu rasuah, tiba-tiba datang orang depan meja kita, letak satu beg penuh duit. Belum tentu kita lebih baik daripada orang yang kita cakap. Sebab minta jauh daripada ujian. Itu dia. Jaga mana. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Kita satu department ni, satu organisasi besar, jaga. Menara. Bukan semua pejabat ada menara.
You ada menara tu. Level berapa? Puan, level berapa pejabat? 3A. Dalam 3A pula. Macam ward hospital pula dah tu. Puan kat mana? 21 kau. Paling tinggi siapa? 21. Apa? Kau tak gayat ke ni atas tu? Nampak? Hebat kan? Dapat kerja yang baik-baik, nampak tak? Dapat tempat yang baik. So jangan saling jatuh-menjatuhkan. Jangan. Pertama, jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham Jangan tamak. Kongsi tidak mengapa. Faham? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham tak? Setuju tak? Tengok, sangka buruk tak habis-habis, tengok. Maknanya, contoh macam hari ni, ada maklumat-maklumat yang baik, kongsi dengan yang lain. Kan kat luar tu ada makanan, saya nampak dah bungkus, ambil. Kalau rasa tak habis, kita share. Benda baik. Tu maksud saya. Tengok. Ya ke? Malah. Saya dengar, kau bisik pun aku dengar tau. Tadi aku lalu tu, aku tak dengar. Wih, tingginya. Umpat tu. Salah ke aku tinggi? Bukan baru hari ni, dah lama tinggi dah. Berdiri di depan, dalam TV nampak tua, kau hajar begitu. Saya maafkan juga tu. Tak, kena ingat. Sebab jangan tamak tu, kita share benda-benda baik. Kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Kan? Tengok Tuan Mio. Berapa tahun dah kerja Tuan Mio? Berapa tahun dah? 30 dah. Pak. Rasa-rasa berapa tahun lagi nak bersara? Rasa-rasa. Tak tahu lagi. Maknanya dia masih ada kontrak panjang lagi lah kan, mungkin macam tu kan. Siapa kita sampai masa kita akan pencen. Kau tak nampak dia tu pangkat nombor 1 dan pejabat tu ya ke? Tiba-tiba kat ujung tiang masjid tu pencen. Sampai masa pelakon yang nombor hero idaman Malaya tiba-tiba hari ni berlakon jadi bapak dah. Yang seorang tu berlakon jadi tukang kebun. Dulu berlakon heroin, seksi gila. Saya berlakon jadi orang gaji. Sampai masa dulu nyanyi punya hebat, tiba-tiba masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri tak boleh nyanyi. Nampaklah, saya jumpa dengan saya buat dengan penyanyi Datuk Nora kan, persimpangan dilema masa berlalu itulah tu. Dia kata bila kita dah mengikat usia, kita kena adjust sikit note suara kita, kalau tidak nanti kita tak boleh bawa ikut macam dulu. Range suara tu kena adjust. Patutlah dulu tarik sampai ke langit ni, kalau paksa juga dengan dia ke langit tak boleh. Betul tak? Sampai masa nak sombong dengan apa? Dulu kita besar tu rumah ni, kalau aku ada duit aku nak beli rumah macam ni. Hari ni orang tak peduli dah rumah tu, lambat lagi rumah lagi besar pada rumah tu. Betul tak? Kereta baru nampak berapa lama, tiba-tiba ada orang bawa kereta lagi baru lagi. Betul tak? So nak sombong dengan apa? Kan? Kemudian jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Tak puas hati orang. Aku dengar kata Ustaz Said Abdul Kadir Jufri, kalau orang tu dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Dengar-dengarnya Tuan Mio dapat pergi haji tu ni. Dengar dia dapat naik pangkat. Yalah, dah lama dah kan cerita tu kan. Dia tak rasa apa. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Yalah, sekarang ni loan senang ni kan, semua orang beli. Dia tak rasa apa. Anak-anak dia dengar anak dia dapat semua A peksa tu. Ya ke? Baguslah. Dia tak rasa apa. Tapi kalau dia macam ni, dengar-dengar Tuan Mio tu dapat pergi haji tu ni, tak pakai kabel pakainya. Nampak dah. Itu confirm dengki kalau macam tu. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilatnya bos tu. Confirm lagi. Dengar anak dia dapat semua macam anak dia seorang pandai. Confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit tu. Confirm dengki. Nampak tak? Dia sepatutnya macam mana? Dengar-dengar Tuan Mio dapat pergi haji tu. Ya Allah, aku nak jumpa dia lah. Ya Allah, dia happy sama. Aku tak ada doakan aku betul-betul aku dapat pergi. Tuhan, nanti Tuhan doakan biasa dapat pergi tau. InsyaAllah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana?
Siapa yang berdaftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa haram lintang, boleh pergi pada tahun 2148. Mati hidup 3 kali. Dah mati hidup, mati tak boleh pergi lagi. Mati dah pergi dah, belum mati balik. 3 kali. Kan, tapi itu perancangan manusia buat rayuan, kadang boleh dapat pergi awal lah kan. Okey. Betul. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat. Ya Allah, aku nak jumpa dia. So senang, so minta tolong dia je. Dia ada beli kereta baru. Dia tu dah rajin tumpangkan orang. Kan, kita boleh tumpang dia, tanya isi minyak bawa tidur. Satu. Kan, tumpang rajin isi minyak tanah. Kan. Dia dengar dia beli kereta baru, happy dengan anak-anak dia apa semua. Ya alhamdulillah, ada juga anak-anak orang, anak staf kita yang pandai-pandai. Oh, seronok lah, syukur sangat. Macam tu. Dengar siapa tu kahwin. Budak betul lah kahwin, dia kahwin. Tapi laki dia, kenapa dia? Laki dia umur 85. 85, umur dia berapa? 30 weh. Dia punya cara cerita tu dah nampak dengki dah. Cuba cakap, alah, baguslah dapat isteri yang tegap boleh jaga suami macam tu. Kan? Ini tak, mulut tu cepat. Malam pertama mati tu. Cuba elok sikit cakap. Kalau kau tak puas hati pun kau tanya perempuan tu. Dia apa yang kau gemar sangat dengan lelaki macam tu? Tu bukan dah banyak ke umur dia? Macam mana saya nak cakap pertama dia romantik. Kalau kita makan candlelight tau, tengah hari. Lepas tu kita makan bersuap. Walaupun kadang-kadang tak tepat kan. Abang, tu telinga. Sini suami, bang sini. Macam tu lah kan. Dah dia tak nampak. Kadang-kadang setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dah ada pakak tak terang nak balas apa. Doakan bahagia sudah. Itu aja. Senang macam tu. Kan? Doakan bahagia sudah. Kita kadang ada je dengki-dengki dengan orang, tak usah. Cuba kalau kita dapat sesuatu, orang petikai, apa rasa? Tentu kita sedih kan. Kalau kita tak nak, jangan petikaikan orang lain. Ya. Saya kadang low bestnya jadi ni. Tak payah fikir tinggi, fikir yang lagi rendah. Saya fikir seronok betul jadi you all. Kan? Dengar, gelak. Saya rekod saya ceramah, tanya asisten saya ceramah di Johor, di Perak, dia pernah dia nak 2 sesi slot tu sekali kan, 4 jam straight tanpa henti. Saya ceramah berdiri. Ya Allah, tak terasa lah Ustaz. Memang kau duduk. Dah kau golak daripada sudah. Kejap aja kan. Macam naik kereta, orang lelaki, orang perempuan kan, kita buat kereta, dah puas nak ngantuk ni. Tak adalah jauh sangat Terengganu ni kan. Dah kau tidur menganga-nganga macam dah. Sengit-sengit tudung kau memanglah. Ya, saya nak sangat kan suasana kan, tiba-tiba kan. Saya harap sangatlah tiba-tiba kan. Minta maaf, maybe tak dapat buat program ini, dibatal. Allah, happynya saya. Duduk kat rumah, sandar. Tengok movie. Saya tengok movie Tamil. Sebab dia mengasah critical thinking. Kita takkan boleh hagak ending dia macam mana. Betul. Saya tengok cerita Tamil, saya tengok cerita Kurubi. Oi, sedap cerita tu. Orang jahat kejar, dia melompat daripada bangunan, ni tebing, ni sungai, tebing, kereta api. Kau bayang punya jauh tu. Sap, contoh dia melompat tu. Aku dah nanti sampai ke tidak ni, sampai ke tidak. Dia bukan tersangkut tau, dia siap duduk dalam tu ke tu. Iya. Tu kau takkan tengok teori graviti tak terpakai dekat dalam filem Tamil. Kalau ikut hukum mati dah, dia boleh bangun bersihkan balik tak tahu. Tu dia cerita. Iya. Betul, aku malas tengok drama Melayu tu. Baru nak tampar bersambung. Tu aku malas tu. Lepas tu kau pagi-pagi bincang. Kau rasa penampar ada sampai tak? Dia bincang. Aduh. Ya. Ada satu cerita dan tanyalah geng-geng yang India ni ceritanya. Saya tengok cerita Tamil tu payah. Dia kena kejar kat orang jahat. Cerita dalam kereta kena kejar orang jahat 3 hari punya cerita tu. 3 jam. Bayangkan. Yang kau solaye nabilai. Macam tu lah lagu dia. Saya ingat. Betul. Tu sebab kadang kita terlampau nak kejar apa yang orang ada. Tak payah tamak, tak payah dengki, tak payah sombong, tak payah.
Syukur dengan apa kita ada. Seterusnya apa yang kena ada? Percaya pada hikmah. Aku kerja macam ni, adalah benda Tuhan nak bagi kat aku. Tuhan bagi anak yang baik pada kita. Kita balik, kita penat kan? Mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Allahu Akbar, baiknya budak ni. Sejuk apa? Sejuk hati. Sejuk perut ni kombong kau tahu. Sejuk perut. Macam kau seorang ada perut kan? Kan biasa kau macam ni, ya Allah, kan macam ni, ya Allah, ada kau macam ni, ya Allah, tak ada kan? Jangan bohong. Iya, betul. Jadi mana kata Allah bagi yang itu, Allah bagi isteri pandai masak, tak ada yang paling. Saya masak apa ni? Masak lauk kegemaran abang, ikan bilis, telur dadah. Hari Minggu macam tu lah. Pagi telur mata kebau, tengah hari telur sak kicap, malam telur dadah, tengah malam telur sebuah masak. Tidur malam tu berdongku, keluar telur kau tu. Dah konon biawak dah. Telur putih keluar. Kan? Tapi tu hikmah di sebalik. Hikmah dia. Mana? Ada orang tu hikmah dia apa? Kerja-kerja, happy balik, anak ramai. Ya Allah, ramai anak aku. Itu sebab orang lelaki balik rumah lewat kan, jangan tu masuk bilik sendiri tau. Masuk bilik anak lu, tengok anak. Ya Allah. Mana seorang ni? Mana seorang? Kan? Bahagia. Tengok, ya Allah, anak aku. Kita akan cakap, betul tak? Masa bila lah budak ni besar? Tiba-tiba dah besar. Masuk bilik sendiri, kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar? Bini tu tidur macam ni, ya Allah. Mana pula aku nak tidur ni, ya Allah. Lepas tu kita pun benar lah slow, tak nak kejut ni. Lambat balik. Kena marah. Tapi hargai tau, hargai pasangan kita. Peluk isteri. Bila ada peluang peluk. Kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri memanjangkan usia 4 saat. Tak, peluk sekali panjang 4 saat. Peluk lagi pun. Peluk lah, mana dapatnya? Mana dapatnya? Bagus apa? Sebab apa? Bagus. Orang lelaki suka yang macam tu. Swap macam tu. Kau nak kurus badan sangat, tak payahlah. Kau tanya suami kau. Peluk yang kurus ni, tak rasa apa, macam peluk tiang ni. Buat apa? Kan? Peluk isteri memanjang usia 4 saat. Yang pastinya isteri sendiri. Peluk bini orang pendek umur. Bahagia. Isteri pandai masak. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging, gila. Macam mana dia buat? Okey. Kemudian apa? Seterusnya bertanggungjawab, jangan gemar menyalahkan orang lain. Kenapa tak siap kerja ni? Minta maaf tuan, saya dapat file ni atas meja saya, tak tahu siapa letak sini. Bukan saya ni. Dia yang letak. Tak mana saya diarahkan letak atas meja dia, mana saya tahu. Semua menyalahkan orang. Macam cerita bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Ke bawah tak makan. Kenapa ke bawah tak makan? Perut dia sakit. Kenapa perut dia sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Kenapa hujan turun? Kenapa kau tak panggil? Makan. Jadi Utamio boleh share nanti pada pengurusan tertinggi, dia orang hafal lagi lagu tu. Saja je test beria-ianya orangnya. Lepas ni apa? Kata la ilaha illallah, teruk betul. Wahang dah kerja MIDF tingkat 21. Masih lagi bagi jawapan yang tak logik tu. Sejak bila hujan turun sebab kata panggil? Tapi lagu tu mengajar kita jangan menyalahkan orang. Tapi dalam banyak-banyak binatang yang paling gentleman adalah ular. Dia tanya, ular kenapa kau nak makan katak? Ular menjawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. 3 kali diulang. Memang makanan aku. Dan audio rakaman suara yang hujung tu dah dipadam oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Dia kata. Tanggungjawab. Kenapa kamu tak siap kerja ni? Minta maaf tuan, minta maaf. Saya yang terlupa, saya leka, saya terlupa. Minta maaf. Okey, sekarang tuan nak saya buat apa? Simple. Itu je. Mengaku salah. Itu yang lelaki lakukan selama ni.
Memang salah I tahu. Okey, fine. Dah, cukup. Jangan cakap dah salah I. Tapi jangan cakap apa-apa dah. Memang salah I. Okey, fine. Macam tu. Perempuan boleh macam tu? Tak dapat dia. Okeylah, memang salah I. Tapi tahu kan kenapa I buat benda ni? Nak juga explain tu kenapa. Jangan dipanjang-panjangkan. Okey. Kemudian seterusnya apa? Seterusnya adalah respon positif. Apa juga arahan di masa ke semasa positif. Perkeliling baru mulai beberapa bulan, semua staf tidak dibenarkan begini, semua staf naklah macam ni, semua staf nak begini. Wah, adalah yang ayat. Tak benda lah, tak faham kita ke apa benda ni lah. Dia kena patut fikirlah kita ni. Marah dekat notis buat tu. Yang seorang tu lagi best. Kau yang muda ni buatlah, ikutlah, akak dah nak pencen. Yang seorang tu pula. Pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balik. Kepada yang nak bersara, sila abaikan notis ni. Ada? Tak ada. Mana ada? Itulah yang diulang-ulang kan. Contoh. Dan last kali, ikhlas dalam bekerja. Kenapa? Akhirnya yang kita nak kejar adalah, untuk ikut etika, kita nak kejar apa? Keberkatan. Kenapa nak kejar berkat? 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tapi pada orang yang rezekinya tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik happy. Assalamualaikum sayang. Sayang, abang balik ni sayang. Sayang, abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak isteri abang sehari kan. Kau tak payah nak geli-geli sangat. Kau happy ke tak cakap? Wallahi, happy sebenarnya. Ataupun suami balik, sayang lah ni ambil ni voucher spa muslimah ni, pergi nanti massage, lepas tu pergi cuci rambut, pedicure, manicure semua buat hari Sabtu ni, pergi. Habis anak kita, anak abang jaga. Abang susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayar sendiri. Wang asam jantan gitu. Abang ni tak dah bayar dah. Abang ni dah kan. Ataupun suami balik kan, dia nampak isteri dia, sayang, dah dia tengah bersepingan, dah pergi masuk dalam, tak apa, pergi siap. Suami sambung dengan baju dia logo MIDF tu. Happy tak dapat suami macam tu? Tahu suami balik, sayang bancuh hari kita minum sama, hari ni abang bawa balik kuih ni, kuih lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang apa ni? Biar betul. Kuih apa bang bawa balik ni? Kuih couple. Mana ada kuih couple? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakui. Kuih cakui kan couple tu, contoh kan. Kau tak nampak kuih cakui. Kau pun tak tahu. Itulah aku tak tahu. Siap makan bersilang suap macam ni. Iya. Yang ketiga, tanda berkat rezeki, anak-anak berjaya dalam bidang ni masing-masing. Anak dapat nombor 1 dalam subjek pun kita happy. Anak-anak dapat nombor 3 dalam kelas dia, 40 orang dapat nombor 3 pun kita happy. Anak-anak dapat anugerah pakaian terbersih. Anak-anak dapat kurikulum dia aktif, dapat anugerah. Ya Allah, happy ni kita. Tengok anak, tiba-tiba tengok anak konvo, menitis air mata seorang ibu. Ya bang, anak kita dah konvo dah bang. Kau bawa bertenang, ini konvo tadika ni. Kalau bukan konvo kolej lagi, konvo tadika macam tu. Kau kawal sikit perasaan kau ni, malu akulah. Yelah budak tu kecil-kecil dah pakai robe dah semua kan, dia dah rasa ya Allah tersentuh, ya Allah anak kita bang kan. Ya, happy tak? Happy. Yang keempat, suasana kat tempat kerja, suasana kejiranan kat rumah kita dengan masyarakat kita, senang dengan orang senang dengan kita, itu pun tanda berkat rezeki. Kelima, apabila mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak buat benda-benda baik, itu juga tanda keberkatan rezeki. Senang nak solat, senang nak sedekah, senang nak tolong orang. Kalau pergi bantuan kemanusiaan ni, cepat pergi. Dia senang nak buat. Yang keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, ada je tetamu datang rumah, itu tanda berkat rezeki. Tapi tu tak termasuk yang tin Shopee, tu tak kira, tu kau yang order, faham? Ya Allah bang berkat bang datang lagi, tak. Itu tak kira, tu kau yang order. Ni masuk, kau jamu makan. Dan yang ketujuhnya adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Tuhan, itu juga tanda keberkatan rezeki. Simple je. Sebagai kesimpulan saya pesan, jangan cari kaya, sebab Nabi sebut apa?
anak-anak Adam kalau diberikan 7 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu sebab tadi kata 200,000 tadi tak kaya lagi. Nampak? Yang kedua, Nabi pesan juga, jangan sibuk memandang yang di atas, tapi pandanglah yang di bawah. Dengan melihat di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Ketiga, Nabi sebut, tangan yang di atas sentiasa lebih baik daripada tangan yang menerima. Yang di bawah ni, mana memberi lebih baik daripada menerima. Yang keempat, Nabi juga sebut, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan begitu juga ayat yang paling best, saya rasa tersentuh dengan satu hadis Nabi ni. Nabi sebut apa? Manusia yang paling kaya. Lah, boleh kaya apa je? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah manusia paling kaya. Jadi dalam organisasi ni simple je. Nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Faham? Nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Pegang tangan suami balik nanti. Abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama macam tu. Iya, kau marah lagi kau. Tengok orang tu bercuti pergi UK. Kita syek-syek you burn ni, syek-syek you burn. Bulu bendul. Suami pun jawab, biarlah kita kat you burn ulu bendul. Yang penting kebersamaan. Itu yang penting. Jadi rasa cukup sekat tu saya faham. Signal-signal diberikan tu saya faham. Cara dah macam ni muka tu saya faham, insyaAllah. Ada lagi perkara yang saya nak bawa tu pasal ribah, pasal fitnah kat tempat kerja kan. Jadi makna kena panggil lagi. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.